Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM untuk mata pelajaran pada hari ini, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Dan apakah topiknya? Berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Dan bersama dengan saya di studio ialah Cikgu Kala Devi dan juga ada 4 orang murid-murid dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Murid-murid semua okey? Lambai sikit ataupun thumbs up sikit kalau semua okey dan nak belajar lagi. Nampaknya semua masih lagi bersemangat, bagus. Dan saya persilakan Cikgu. Baiklah. Bila kita belajar tentang amalan berperi kemanusiaan, murid-murid juga perlu tahu apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan. Mungkin murid pernah mengalami ataupun mereka terlibat dalam amalan berperi kemanusiaan tapi mereka tak sedar. Okey. Jadi apa yang saya suruh murid buat ialah sebagai kerja rumah iaitu pembelajaran PBS, PBD mereka, ialah saya suruh mereka senaraikan contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang pernah mereka dalam sepanjang hidup mereka lah yang pernah mereka lakukan, ya. Jadi saya nak mereka berkongsi sekarang dengan kita apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang telah mereka lalui dan kemudian saya akan terangkan satu persatu, ya. Okey, kita nak mulakan, ya. Siapa rasanya yang nak mulakan segmen kita hari ini? Okey, Yizin. Saya cikgu. Boleh Yizin? Ya. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi hari ini ialah saya pernah membantu mangsa bencana alam iaitu mangsa banjir kilat yang berlaku 2 tahun lalu. Saya membantu mereka secara sukarela. Saya menolong mereka membersihkan kawasan rumah yang kotor dan berbau disebabkan oleh banjir kilat. Semua barang mereka telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, buku sekolah dan dokumen penting sekolah telah rosak. Kasihan. Dengan ini, mangsa-mangsa tidak perlu bermalam di tempat perlindungan seperti sekolah dan dapat kembali ke rumah mereka yang lebih selesa secepat mungkin. Selain itu, saya juga pernah menyertai program yang dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan, iaitu NGO, yang memberikan bantuan kepada golongan gelandangan seperti dalam lagu tadi. Saya telah memberikan mereka keperluan asas seperti makanan, minuman dan pakaian. Dengan ini, saya dapat membantu golongan gelandangan supaya mereka tidak akan dibiarkan begitu sahaja sehingga mati kerana kelaparan. Melalui program ini, saya dapat membantu semua orang yang memerlukan pembantuan kerana ia merupakan perlakuan berperi kemanusiaan yang patut kita amalkan. Itu sahaja, cikgu. Syabas Yizin, tengok, ya. Saya pun rasa begitu bangga, ya, kerana Yizin telah melibatkan diri dalam program, ya. Pertama kita lihat antara contoh amalan berperi kemanusiaan yang disebutkan ialah membantu mangsa bencana alam. Negara kita baru melalui beberapa bencana alam dan yang paling akhir ialah banjir, ya. Kemudian memberi bantuan kepada golongan gelandangan. Okay, dia kata diberi makanan kepada mereka dan seterusnya membantu sesiapa sahaja yang memerlukan, ya. Sangat bagus, syabas, ya. Seterusnya kita nak dengar siapa lagi nak kongsi? Ya. Siapa nak berkongsi? Saya cikgu. Okay. Kaminesh, boleh Kaminesh berkongsi? Terima kasih cikgu. Contoh-contoh pelabuhan berperi kemanusiaan yang saya akan beri adalah saya akan melayan pekerja dengan baik. Hal ini demikian supaya saya tidak menyakiti pekerja yang bekerja sama, kerja bersusah payah dan memberi berkhidmatan dengan ikhlas. Jika saya menjadi majikan, saya akan menyediakan semua keperluan asas yang kepada kerja saya seperti kemudahan tandas yang selesa, ruang sembahyang khusus, tempat letak kereta dan kantin. Jika kemudahan ini tidak disediakan, majikan akan dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, saya akan mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Dalam hal ini, saya tidak mencederakan orang lain dan melayan mereka sebaik-baiknya. Ini juga dapat membentuk silaturahim dan memberi keyakinan kepada semua orang. Di samping itu, saya akan menyantuni orang kurang upaya OKU dengan ikhlas. Hal ini disebabkan golongan ini amat memerlukan pembelaan dalam pelbagai aspek. Dengan ini, golongan ini perlu dilayan sama rata supaya merasa dihargai dan tidak tersisih. Terima kasih, Cikgu. Ya, bagus, ya. Itu yang mereka telah cari, ya. Sebab tu mereka baca daripada skrip mereka kerana mereka diminta mencari untuk memberi penilaian, ya, untuk PBS, ya. Jadi bagus, ya. Kami ni saya futuristik, kan. Jika saya menjadi majikan,
Baguslah, dah ada cita-cita untuk menjadi majikan ya, dan memang kamu akan menjaga pekerja-pekerja kamu dengan baik. Nampak ya, kamu memang akan menjadi majikan yang baik dan berperi kemanusiaan ya. Sangat hebatlah cikgu kita jawapan tengok. diberikan kepada Tengok. daripada Okey. murid-murid. Ya, contoh yang dibincangkan oleh Kak Vinesh tadi ialah pertama dia kata melayan pekerja dengan baik. Kita semua pekerja dan kita mempunyai majikan, dan jika majikan kita melayan dengan baik, hidup kita bahagia. Betul. Kemudian kita juga mengelakkan daripada melakukan penderaan, bukan saja kepada manusia, kita juga tidak boleh mendera apa tu Din? Haiwan. Kita selalu lihat ya dekat media-media sosial ya, penderaan yang dilakukan kepada haiwan. Dan ada juga pihak yang memang membantu haiwan ya. Nampak amalan peri kemanusiaan mereka ya, sangat bagus. Dan yang saya tertarik ialah menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas. Apa maksud menyantuni yang Din faham di sini? Menyantuni, kita membantu mereka dengan belas kasihan cikgu. Ya, dan kita juga menyantuni itu kata dasarnya santun. That means kita perlu menghormati mereka, kerana bukan semua OKU yang memerlukan bantuan, tetapi kita perlu menghormati mereka. Hormati hak mereka. Tempat letak kereta OKU jangan pula kita letakkan. Ini yang saya kata, ini juga amalan berperi kemanusiaan, kerana kalau tempat itu diambil oleh orang yang biasa, mereka tak boleh letak kereta di tempat itu. Tempat duduk dalam komuter dan sebagainya. Bagus ya Kak Vinesh. Kita teruskan dengan yang berikutnya. Siapa nak bentang? Saya cikgu. Okey, Janish Rao, silakan. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi ialah memberi sumbangan kepada orang miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sumber kewangan. Saya dapat membantu mereka dengan memberi wang untuk perbelanjaan dan memberi barang keperluan. Selain itu, cikgu, setiap tahun pada hari jadi saya akan mendermakan pakaian dan keperluan kepada golongan kurang bernasib baik seperti gelandangan dan anak yatim piatu. Saya pernah mendermakan seperti jam tangan dan sebagainya. Oh ya cikgu, saya juga pernah memberi kelas bimbingan dan mengajar adik-adik kecil yang tinggal di kawasan rumah setinggan. Ini kerana mereka tidak mampu menghadiri kelas tuition sebab kekangan wang. Okey, ada lagi? Janish? Itu saja cikgu. Okey, bagus ya. Kita lihat ya Janish ya. Saya pun hairan ya, anak-anak murid saya banyak juga perkara yang mereka telah lakukan untuk menunjukkan mereka ada amalan peri kemanusiaan. Yang saya tergerak tadi, setiap tahun semasa hari jadi memberi sumbangan kepada golongan. Saya rasa ini macam Din tadilah, Din nak buat sumbangan tiap-tiap bulan kan. Ini mungkin anak-anak kita pun akan jadi macam itulah nanti. Bagus, inisiatif yang sangat mulia. Ya. So kita nampak kita memberi sumbangan kepada orang miskin ya. Orang miskin ni kita tak mahulah labelkan mereka, tetapi kita tak boleh buat apa-apa kerana memang ada golongan yang memerlukan. Seperti yang Janice sebutkan tadi, kelas bimbingan, dia seorang pelajar, murid, dan dia pula membimbing anak-anak kecil di kawasan setinggan. Saya rasa ini perbuatan yang sangat-sangat mulia dan berperi kemanusiaan ya. Dan juga kita mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran tetangga. Okey, sangat bagus ya Janice, saya puji kamu ya, saya sangat gembira. Setakat ni kita dah dengar 3, memang saya rasa gembira ya. Now kita lihat pula yang keempat. Saya rasa Pragadish kan, Pragadish? Ya cikgu. Pragadish, cuba bentangkan apa yang telah kamu dapat. Satu lagi contoh amalan berperi kemanusiaan ialah memelihara dan memelihara alam sekitar cikgu. Kita tidak seharusnya memusnahkan pokok dan hutan untuk kepentingan diri sendiri, seperti ada pihak menebang hutan untuk memajukan perniagaannya. Dengan ini, kita menanam pokok-pokok supaya mengurangkan pencemaran alam, air dan udara serta mengurangkan suhu bumi. Contohnya, negara kita menganjurkan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanam 100 juta pokok mulai tahun 2021 dan setakat ini sebanyak 30 juta pokok ditanam. Kita perlu menyokong program ini. Seterusnya, kita juga harus menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan agar haiwan tidak pupus dari muka bumi. Sebagai contoh, kita tidak harus memburu haiwan seperti gajah diburu untuk gadingnya. Itu je cikgu.
Ya, bagus ya Pragadis ya. Bagus ya, dia telah bincang tentang penjagaan alam sekitar dan juga haiwan ya. Sangat bagus ya, kita lihat tentang projek penanaman pokok ya 2021 ya. Kita dulu ada Millennium Tree ya. Sekarang kita ada projek yang ini ya. Jadi kita lihat apakah rumusan ya daripada persembahan Pragadis tadi. Tahniah Pragadis, menjaga dan memberi perlindungan kepada haiwan. Banyak haiwan yang perlu diberi perlindungan di negara kita kerana mengalami kepupusan. Okay, kita juga perlu memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi kalau saya rasa yang ini anak murid saya boleh dapat markah penuh tak untuk penilaian. Cikgu, berapa kita nak bagi ganjaran kepada murid-murid ni? Sebab saya rasa contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang diberikan ada yang di luar kotak, cikgu. Ya, betul. So 5 bintang ke 6 bintang? Kalau saya bagi 20, cikgu. Kita bagi 10 bintang pun tak apa ya. Syabas ya anak-anak murid saya, tengok saya suka tengok senyuman. Maksimum kita bagi. Inilah cara murid-murid ya perlu melakukan satu tugasan yang diberikan oleh guru ya. Jangan fikir benda ni berat dan sebagainya ya. Boleh kita teruskan? Okey, terima kasih cikgu. Dan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah pun dapat juga adakan senaraikan amalan-amalan berperi kemanusiaan yang telah pun kita buat ataupun yang kita akan buat nanti. Dan kita nak berhenti rehat, terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.